Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Nurul Ikhlas, muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada malam yang berbahagia ini, malam nisfu Sya'ban. Kita baca, kita berzikir, kita beristighfar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Apakah kelebihan berkenaan dengan malam yang disebut sebagai nisfu Sya'ban? Apabila kita menyebut berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, maka kita tengok kepada beberapa ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, ataupun pandangan daripada alim ulama berkenaan kelebihan melakukan ibadah pada malam tersebut. Di mana pada malam ini 14 Sya'ban, pada malamnya, maka disebut sebagai nisfu. Nisfu itu merujuk kepada setengah ataupun sebahagian daripada 30. Maka 30 sebahagiannya adalah 15. Malam nisfu Sya'ban ini tidak disebut secara jelas di dalam Al-Quranul Karim, tetapi disebut di dalam beberapa riwayat Nabi SAW. Antaranya daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Aisyah, daripada Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, daripada Muaz. Itu di antara hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan ataupun keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, kata ulama, iaitulah bermaksud yang sebagaimana kita sebut tadi, sebahagian ataupun separuh daripada bulan Sya'ban 15, yang mana merupakan malam Sya'ban ini. Kalau kita tengok bulan Sya'ban adalah merupakan bulan yang berkat. Allah Subhanahu wa taala berkati pada bulan ini. Bulan Rajab antaranya, bulan Ramadan, bulan Muharram. Ini bulan-bulan yang disebut sebagai bulan haram. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan akan kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala haramkan pertumpahan darah. Pada awal-awalnya perang berlaku pada bulan Ramadan, iaitulah bulan perang Badar. Tetapi setelah itu turun ayat-ayat yang berkenaan dengan kelebihan, maka tidak lagi berlaku peperangan pada bulan tersebut. Ini kemuliaan, Allah Ta'ala muliakan. Sebab itu kata ulama, bulan Rajab ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Umat Nabi, Allah Ta'ala bagi kepada kita ni umurnya pendek, tuan-tuan dan puan-puan, singkat. A'maru ummati, kata Nabi, umur umat aku ni di antara 60 hingga 70 tahun. Antara 60 hingga 70 tahun. Di dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di mana kata ulama, di usia 40 tahun kita haruslah meninggalkan ataupun kita kena muhasabah diri kita, dan kita kena mula menanam benih
benih ataupun menanam habbah, biji benih yang mana untuk kita nak kaut ataupun tuai hasil dia pada hari akhirat nanti. Kita kena mula perbanyakkan diri kita dengan membaca Quran, bermula daripada umur 40 tahun. Sebenarnya bukan 40 tahun, awal lagi. Nabi SAW sebut berkenaan dengan tarbiyah, seusia awal lagi pertumbuhannya. Dalam hadis Nabi kata, sab'ah, umur 7 tahun hendaklah kamu didik anak kamu dengan sembahyang. 10 tahun pisahkan tempat tidur. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Makna sebelum lagi dilahirkan anak itu, kedua ibu bapa dia. Ini menunjukkan bahawa tidak ada had masa yang tertentu dalam tarbiyah, mendidik jiwa-jiwa manusia. Akan tetapi bila usia 40 tahun, ada hadis, ada peringatan berkenaan dengan khususnya kita kena ambil perhatian. Kerana Nabi SAW menerima wahyu pada umur 40 tahun. Kemudian umur 50 tahun kamu sudah boleh tuai hasilnya. Tuai hasil kalau kamu 40 tahun kamu dah sembahyang berjemaah, kamu dah baca Quran istiqamah, maka 50 tahun kamu dah boleh jadi darah daging dah. 10 tahun tuan-tuan. Pasal dia ambil lambat sikit masa. Kalau awal-awal kecil-kecil dia dah jadi mudah. Tapi kalau kita ni dah usia kita 40, usia kita dah dewasa, agak sukar sikit nak membentuk jati diri kita. Kerana apa? Sudah banyak dah perkara yang masuk ke dalam hati kita. Biasanya Nabi sebut 40 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Angka 40, arba'ina ayyam. Kamu jaga salat takbiratul ula, maka kelebihannya akan bara'atan, dijauhkan daripada dua perkara. Yang pertama daripada api neraka di akhirat kelak. Dan yang di dunia Allah Ta'ala akan menjauhkan kita daripada sifat orang yang munafik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapakah ataupun mengapakah malam nisfu Sya'ban begitu istimewa? Di antara kelebihan malam nisfu Sya'ban antaranya ialah terbukanya pintu langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat makhluk hamba-hambanya dalam hadis sebut. Bukan makna dia pada hari lain, pada malam yang lain Allah Ta'ala tak tengok kita tak. Allah Ta'ala tengok kita. Tapi malam nisfu Sya'ban ini diberi perhatian. Ini hadis yang sahih. Diberi perhatian yang lebih kepada manusia. Allah melihat, kata Nabi SAW. Ini bermakna kalau kita belajar bahasa Arab, mana Allah memberi penumpuan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan. Kita tuan-tuan dan puan-puan hantar anak kita ke sekolah. Hantar anak kita ke sekolah. Setiap hari anak kita dia ada kerja sekolah, cikgu write dia punya kertas ataupun soalan yang dia buat, homework. Tapi tuan-tuan ada satu daripada setahun satu hari dia panggil report card. Report card tu panggil mak, panggil ayah untuk nak tengok dia punya apa? Dia punya keseluruhan jawapan-jawapan yang dijawab oleh anak kita ni. Kita bayar, kita bagi yuran setahun, sebulan RM400, RM300, $100. Kemudian kita nak dia belajar, kita nak dia faham, kita nak dia cerdik. Tuan-tuan nak tengok kecerdikan dia tu, apakah dia bagi tumpuan di dalam kelas, maka adalah report card. Setengah tahun mengutuk, kemudian penggal yang kedua akhir tahun pula, kemudian akan direport. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan ibaratnya ataupun dia panggil analoginya berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban. Setengah daripada setahun itu, daripada bukan setengah tahun, makna setahun yang lalu, Sya'ban ila Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai kita. Buku kita ni diangkat, catatan kitab kita ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu kita tutup, kita buka, ni buka
tahun yang baru kira. Tahun yang baru ni Muharram. Kalau buku yang baru dia panggil Sya'ban. Buku yang baru dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, berdoa. Tetapi tidak dikhususkan, ya, tidak diwajibkan. Malam-malam hanyalah malam ini, bahkan membaca Quran bila-bila pun boleh. Cuma lebih sikit. Kalau biasa sekali kita baca, tapi malam ni 3 kali. Baca 2 kali, baca sekali, tak ada masalah. Yang penting baca Al-Quran. Membuka malam ataupun tahun buku kita dengan amalan-amalan yang baik. Malam nisfu Sya'ban juga dikenali sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkatan. Itu tuan-tuan, kita bukan sahaja membaca Quran, bahkan ada zikir, ada tazkirah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana manfaat. Apa sahaja manfaat, maka kita ambil. Selagi hidup kita ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban ini dikenali sebagai Lailul Barah, iaitu malam pelepasan. Dilepaskan. Dilepaskan segala malaikat-malaikat ni mengisi ruang langit ma bainas samawati wal ard. Juga dinamakan malam Lailatul Qismatul wat Taqdir, malam pembahagian dan penentuan. Itulah kita sebutkan buku catatan amalan kita. Kita hidup 30 tahun tuan-tuan dan puan-puan, maka 30 tahunlah ada buku. 30 tahun itu setiap tahun ada buku dia. Buku dia, catatan amalan yang ditulis oleh malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian setiap tahun itu maka dinamakan malam, iaitulah malam qismah, pembahagian dan menentukan macam mana tahun dia. Tahun yang lalu kita buka tahun yang baru. Kemudian pada jumlah kehidupan kita ni dia ada satu buku pula. Jadi 30 buku, contoh 30 tahun kita hidup, dia kumpulkan dalam satu, habis sikit lagi. Okey, kita bagi laluan azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Nama-nama malam nisfu Sya'ban juga dipanggil, di antaranya adalah malam Lailatul Qismah wa Taqdir, iaitulah malam pembahagian dan penentuan. Seterusnya malam Lailatul Takfir, malam iaitulah Allah Subhanahu wa taala mengkafarahkan dosa kita. Malam nisfu Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis-hadis Nabi yang 5 itu matan dia, maka kelebihan antaranya kata ulama adalah Allah menghapuskan dosa kita selama setahun. Malam diampunkan dosa. Kita buat dosa setahun, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan Allah Ta'ala ni, kita minta ampun, Allah mengampuni dosa. Dosa ada dua. Yang pertama, dosa dengan Allah. Yang kedua, dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ni, yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan. Dia dua dosa yang Allah tak ampunkan, tuan-tuan. Yang pertama, dosa dengan manusia. Yang kedua, dosa kepada Allah, iaitulah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua dosa ni, maka walaupun malam nisfu Sya'ban Allah tidak ampunkan dosa dia. Dia ada buat satu dosa dengan manusia, dosa hari ini, dosa fitnah, dosa kita ribah, dosa fitnah, dosa apa lagi? Dosa kita ambil harta dia tanpa ataupun menzalimi orang lain. Jadi dosa-dosa pertelingkahan, berdendam, bermusuh, maka dosa itu kata Nabi SAW tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita kena meminta maaf dengan orang tu. Ni tuan-tuan jelas benda ni. Dosa walaupun dosa besar, ijtanibus sab'u maubiqat. Dosa besar Nabi kata jauhkan. Dosa besar jauhkan. Dalam perbahasan berkenaan dengan syirik kepada Allah Ta'ala, yang pertama asyirkun billah, al-qatlu, kemudian asyirku, al-khamru, minum arak, bunuh, kemudian judi, tenung nasib. Itu dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala kata, aku ampunkan, melainkan dosa syirik ketika mana dia meninggal dunia dalam keadaan dia syirik kepada Allah. Syirik pun tuan-tuan Allah ampunkan. Pandangan ulama kata apa? Iaitulah apabila sebelum dia mati dia bertaubat kepada Allah. Apa ramai orang yang syirik kepada Allah? Berapa ramai orang yang murtad? Berapa ramai orang yang secara perkataan dia telah menjatuhkan, telah merosakkan akidah hubungan Islam dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kata kalau tak kerana engkau aku mati lah. Itu syirik kalau. Dia panggil syirik taklidi, syirik khafi, syirik qauli. Kita tak sedar. Tak lagi. Dia kata ini doktor ni sembuhkan aku. Ubat ni yang menyembuhkan aku. Syirik, tuan-tuan. Bukan ubat yang menyembuhkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Itu kena mengaji akidah. Kan? Kadang-kadang kita tengok ada orang mengaji, duduk majlis ilmu, tapi jahil lagi. Masih lagi menggunakan perkataan-perkataan, bercakap benda-benda yang sia-sia.
Ini tuan-tuan dan perempuan, malam ini disebut sebagai malam Allah kafarahkan dosa, kecuali dosa tersebut. Kemudian malam Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan doa kita. Doa daripada doa Al-Quran, daripada doa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa daripada alim ulama, doa daripada diri kita sendiri, doa daripada ibu ayah yang mendoakan kepada kita. Ini doa-doa dimustajabkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang perbendaharaan, tak kurang kekayaan. Kekayaan Allah tak pernah kurang. Sesen pun tuan-tuan tak bagi loket Allah Taala ni. Kita minta pasal kita ni hamba. Pasal kita nak untung. Wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak rugi apa? Yujahiduna fi sabilillah, berjihad jalan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perbanyakkan doa. Kemudian Lailatul Syafaah, malam syafaat. Pasal itu kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pun boleh malam ni. Bukan nak tunggu malam Maulidur Rasul saja. Bukan nak tunggu hari Maulid Nabi, berselawat. Dengar saja nama Nabi, nama Muhammad, nama Rasul, nama Ahmad, nama Muhammad, nama Ahmad, maka hendaklah disusuli dengan, disampingi dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini senyap. Dengar nama Muhammad senyap. Dengar nama bos, tu dia tuan-tuan, rancak bangkit. Tabik sebelah spring. Tu kan. Dengar nama Nabi, buat bodoh gitu mah. Buat ni orang-orang yang rugi tak dapat syafaat. Malam seterusnya dinamakan banyak tuan-tuan. Malam dia ada nama 8 malam tuan-tuan. Ni untung tuan-tuan main malam ni. Berapa nama malam Lailatul Nisfu Sya'ban ni? Ada 8 nama dia. Bukan satu lah. Berulang balik. Ingat dah 5 dah kita sebut. Malam apa? Selain pada Nisfu Sya'ban? Malam apa? Pengampunan. Lagi selain pada tu? Tadi kita dah sebut dah. Lupa dah. Dorok cetong. Balik awal. Malam pembahagian. Pelepasan. Malam keberkatan. Lebih kurang nama-nama dia ni. Tapi sifat dia tu berkat. Lepas. Bahagi. Kemudian perkenan. Kafarah. Syafaat. Malam tu semua untuk kita. Untuk hamba Allah. Malaikat pula dia panggil malam Aidil Malaikah, Lailatul Aid, malam raya bagi malaikat. Sengat tak? Malam raya bagi malaikah. Pasal apa? Pasal malaikat ni dia lepas. Malaikat ni dia bertebaran di antara langit dan bumi. Maka raya bagi malaikat. Bukan macam raya macam kita tu, tak lah. Tapi makna dia macam tu, dilepaskan malaikat untuk apa? Untuk memberkati makhluk yang ada di langit dan di bumi. Malaikat ni makhluk Allah Ta'ala. Dia tak ada nafsu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia pelepasan. Allah bagi kepada dia apa? Dia lepas pergi mana-mana pun, dia bukan nak buat maksiat tak. Jadi dia datang kepada orang-orang yang menghidupkan baca Quran. Itu ada hadis, malaikat turun, malaikat duduk, malaikat bersama dengan orang-orang yang menghidupkan surah-surah ayat-ayat Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah. Dan malam Lailatul Hayah, malam hidup dia panggil. Malam Lailatul Hayah iaitulah malam yang tidak mati. Apabila seseorang menghidupkan malam dia, hidup malam dia, dia tak mati. Tak mati ni makna dia malam itu dia panggil hidup dengan amalan-amalan. Ini 8 nama daripada nama Nisfu Sya'ban. Daripada Abu Musa kita ambil sikit hadis Nabi, had 5 tu. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam Nisfu Sya'ban, mafhum atau kama qala, mafhum dia, Allah Ta'ala melihat
pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan semua makhluknya, kecuali yang tadi kita sebut orang yang syirik dan orang yang ada masalah dosa dengan manusia, ataupun dipanggil bermusuhan. Orang yang bermusuh, tak selesai lagi, ada lagi masalah dia dengan orang, ada lagi tak puas hati dia, ada lagi dia ni iri hati, geram. Pasal apa? Pasal kawan tu balas kasut dia dulu, dia teringat ni. Ada tak kes? Geram dia ni, dulu aku ingat dia ni geram gila. Kan? Pasal dia balas parking aku. Dulu aku pengerusi, contoh kan. Ada jenis macam tu. Dia boleh ingat, tuan-tuan. Dia ingat salah orang, tapi salah dia tak ingat. Kan, hak dia balah makanan tu imam, dia tak ingat. Bukan di surau keadaan dia saja, di masjid, bahkan di rumah. Salah isteri, salah anak-anak ingat. Salah suami dia ingat, salah dia tak ingat. Salah pemimpin dia ingat. Kan, salah dia tak ingat. Dia duk kata, kita bukan nak sokong tuan-tuan pemimpin, tapi kita pun kena juga ibda' nafsaka. Jadi maka malam ataupun hari ni, maka buka dengan apa? Perdamaian. Damai dan kosong. Kamu pun bukan perfect pun, kan? Kamu pun duk kata ke orang, kita duk kata dia ni makan rasuah, dia ni mak rempit. Kita tak duduk tempat dia. Cuba kita duduk tempat dia, lebih pada dia lagi rempit. Contoh. Tu tak? Pasal kita ni baik bukan pasal kita baik, pasal Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri kebaikan. Pinjamkan. Tu pinjaman. Ujian juga bagi kita. Nak tengok kita ni ujub ke, takabur ke, riak ke, sum'ah ke, macam mana. Jadi 3 ini di antara dia. 2, syirik dan juga bermusuhan. Kecuali, ini hadis daripada kitab Talkhis Al-Illatul Mutanihiyah ke surat 184. Yang kedua daripada Aisyah, isteri Nabi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala turun ke langit, pada langit dunia. Baru ni bulan Rejab cerita berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Nabi naik ke langit. Yang kita nampak ni bukan langit, ni awan, hanya imbasan. Yang kita nampak cerah tu, warna biru tu bukan langit, itu awan. Dan dia punya imbasan cahaya. Cahaya, tuan-tuan. Yang langit ni yang tak nampak. Pasal itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ni naik ke langit. Dia tak panggil naik awan tak. Naik awan tu Goku, Dragon Ball. Nabi naik ke langit. Tak ada orang naik ke langit. Nabi naik, Nabi. Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai situ Nabi Ibrahim. Yang ke-8 Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Atas lagi, tuan-tuan. Atas lagi yang ke-10 dia ada bermulalah, iaitulah syurga yang pertama. Jannatul Ma'wa nama dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah turun ke bumi. Wallahu alam. Ini dia panggil makaniyah. Dia panggil maknawiyah. Bukan turun macam turun. Sebab Allah ni tak berhajat kepada tempat. Jadi kita faham turun tu macam dia kaif macam mana? Majhul. Tapi peristiwa itu maklum. Hadis itu ada. Itu kita kena faham. Ahli sunnah wal jamaah ni ada 2. Yang pertama dia tidak takwil, wallahu alam. Itu salafus salih. Kalau khalaf, ahli sunnah juga, ulama yang terakhir, akhir-akhir ni, maka mereka mentakwil, iaitulah dengan apa? Dengan maknawiyah. Bukan makna yang zahir, tapi makna yang selamat, tanzih. Allah Ta'ala turun tu makna dia, Allah menurunkan. Tu makna dia. Bukan turun macam kita turun tangga. Han turun tingkat berapa hari? Kawan tanya, aku turun tingkat daripada tingkat 13. Tu kita turun guna lift kan.
ada hajat barang apa semua, kena turunan pakai tali ke daripada bukit. Allah Ta'ala penurunan tu menurunkan. Iza qala innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itulah makna dia. Maka bila Allah Ta'ala ni kemudian dia mengampunkan, menurunkan keampunan sebanyak bilangan bulu kambing. Wallahu a'lam. Banyaklah, tak boleh kira. Maknanya dekat situ bukan nak kata macam bulu kambing, tak boleh dikira pengampunan Allah Ta'ala. Untunglah tuan-tuan yang duduk dalam kebaikan malam ni. Tak semua orang dapat tuan-tuan. Tu yang nak abang. Hidayah ni tak semua dapat. Pasal itu bapa saudara Nabi sedih meninggal dunia, tak dapat hidayah. Tuan-tuan, kita alhamdulillah. Nikmat yang paling besar iman dan Islam. Yang keempat, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, daripada Abdullah ibn Amr, sikit lagi, Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban, mengampunkan, kemudian summa mengampunkan hambanya kecuali dua golongan yang bermusuhan dan orang yang bunuh diri. Ini bunuh diri ya. Bunuh diri ni tuan-tuan dosa besar. Jadi jangan stres, jangan bunuh diri. Siapa yang bunuh diri, yang meninggal dunia, kita doakan agar Allah ampunkan dosa tu ya. Tak boleh menghukum tuan-tuan. Ada ulama kata iaitulah sebahagian daripada apa, dia kira beratlah. Tapi apa pun kita tak tahu, wallahu a'lam. Nahnu nahkum bizawahir, fallah yatawalla bisawair. Yang keempat, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Sama macam hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari tadi. Dan yang terakhir daripada Abu Hurairah, Allah mengampunkan dosa dia. Sama juga dengan hadis daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Maka kesimpulan, amalan-amalan yang kita boleh lakukan antaranya adalah dengan membaca Quran, menghidupkan malam, kemudian bersedekah, memulakan niat, buka buku baru dengan solat-solat sunatnya yang wajib kita dah buat, yang qada pula, kemudian yang sunat pula. Begitu dengan bacaan Quran, bacaan kitab. Kemudian apa lagi? Semua yang bersifat dengan perbuatan mata, telinga, panca indera tu. 3 benda ni tuan-tuan jaga. Bermula daripada malam ini, tuan-tuan, reset balik. Iaitulah hati kita kena baik dengan Allah, dengan manusia. Perkataan kita kena dengan Allah, zikir, dengan manusia kena baik. Yang ketiga, perbuatan kita, sab'atun, 7 panca indera. Imam Ghazali kata kena baik dengan Allah, kena baik dengan manusia. InsyaAllah masuklah syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam, sikit sebanyak. Maka kita membaca Yasin 3 kali, sekali 7 kali, maka tidak ada ketetapan yang wajib. Itu hanyalah secara apa? Secara dia panggil jumhur, ataupun dia panggil secara amnya amalan-amalan. Pasal baca Yasin, pasal pun tak baca Al-Baqarah, pasal kita tak baca surah Ali Imran. Pasal Yasin ini adalah jantung ataupun hati Quran. Tu lah. Orang tanya pasal apa tak baca surah lain? Baca, nak baca, tak ada masalah. Jangan baca Facebook sudah. Itu bid'ah. Bacalah apa pun, maka semua Allah terima. Kalau kita baca kitab pun boleh, tapi afdalnya baca Al-Quran. Zikir apa pun boleh, tak ada masalah. Jangan duk gaduh. Ini sebab benda ni benda sunat, dia bukan benda wajib. Kalau benda wajib sungguh kalau kawan tu semayang malam nisfu Sya'ban, dia semayang Isyak 2 rakaat. Ni pelik. Tapi tak pelik sebab dia qasar. Dia pakai baju smart, tengok-tengok bukan orang Seri Kembangan, orang Muar. Mari nak apa? Mari nak minta sumbangan. Banjir baru ni teruk. Nak contoh. Tak ada masalah. Jangan duk gaduh. Ni duk gaduh aku. Lah kali tak buat apa pun main TikTok. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita buka buku baru tuan-tuan, semangat yang baru. Kemudian tambahkan
amalan-amalan kita dengan lebih kuat lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Sikit sebanyak mudah-mudahan kita dapat manfaat. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.